Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh tolong ikut soalan. Dia pandai tak lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza shi'ta sahla. نسأل الله أن يكرمنا بالإخلاص وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Yang saya hormati dan saya kasihi Datuk Ketua Polis Puteri Perak, para pegawai yang hadir dan anggota semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang semuanya ke majlis ilmu. Yang kata Nabi SAW, ia merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga. Kita tengok orang yang pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ramai yang berpusu-pusu nak masuk ke Raudah Asy-Syarifah, kerana mereka tahu bahawa Raudah adalah taman daripada taman-taman syurga. Namun balik di negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak ramai orang yang bersesak-sesak, yang bersemangat nak hadir majlis ini. Sedangkan Nabi SAW satu ketika mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah fartaqu." Kata Nabi SAW, apabila kamu melewati salah satu taman daripada taman-taman syurga, duduklah di dalamnya. Dan para sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, majlis ilmu. Maka majlis yang kita hadiri, Nabi SAW menamakannya sebagai taman daripada taman-taman syurga. Ikhlaskan niat kita kerana Allah dalam menghadiri majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya terus masuk kepada topik pengurusan jenazah, saya sebutkan terlebih dahulu satu perkara yang mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan tak pernah dengar sebelum ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menghadiri majlis ilmu seperti yang tuan-tuan sedang buat sekarang lebih baik daripada mendirikan salat sunnah. Dan ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah kepada sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi SAW, "Ya Aba Dzar, la an tadwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, wa la an tadwa fatata'allama baban min al-'ilm khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Dzar, kamu berpergi-pergian untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Dan kamu pergi belajar satu bab daripada ilmu agama, itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat." Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan, kalaulah kita bulan Ramadan hari itu, setiap malam kita buat tarawih dan witir 23 rakaat. Setiap malam 23 rakaat. Dalam masa sebulan, sekiranya kita jumlahkan berapa bilangan rakaat solat sunat yang telah kita berjaya buat, ia belum lagi menjejak 1000 rakaat. Kalaulah ada 30 malam Ramadan, setiap malam tuan-tuan buat 23 rakaat solat sunat, dalam masa sebulan baru 690 rakaat. Tak jejak 1000 lagi. Kalau tambahan atas itu, selain daripada setiap malam tuan-tuan buat tarawih dan witir, setiap pagi tuan-tuan buat duha. Duha, buat salat sunat duha ni antara sebab dimurahkan rezeki. Tuan-tuan buat duha 6 rakaat, 2 rakaat satu saat. Setiap pagi duha, setiap malam tarawih campur witir. Dalam masa sebulan belum lagi cukup 1000 rakaat. Tuan-tuan hadir ke majlis ini kerana Allah, nak dapat redha daripada Allah, semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan hadir majlis ilmu, tuan-tuan belajar satu bab daripada ilmu agama, walaupun hanya setengah jam. Kata Nabi, itu lagi baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Nabi tak kata sama baik tak. Nabi kata khairun
lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, alangkah beruntungnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini dalam waktu kerja dapat hadir majlis ilmu. Alhamdulillah, ini nikmat yang tak semua orang dapat. Maka tumpukan perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan cover banyak topik pada hari ini tentang persediaan kita untuk jadi jenazah, tentang apa kita perlu buat apabila seseorang itu tengah nazak. Ada kawan kita nak mati, apa kita nak buat? Apa kita nak buat apabila seseorang itu baru meninggal, sebelum dia jadi sejuk, waktu dia masih panas, apa kita perlu buat? Dan apa kita perlu buat ketika kita mandikan jenazah, ketika kita kafankan jenazah? Macam mana cara nak solat jenazah? Macam mana cara nak usung jenazah ke kubur seperti yang Nabi SAW ajarkan? Macam mana cara nak kebumikan jenazah? Cara nak baca talqin, dan tentang buat tahlil arwah. Ini semua saya akan ajarkan pada pagi ini, insya-Allah. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan fokus, beri tumpuan, berlaku kepada saya lebih daripada sekali. Hari ini ada yang datang khusus dengan saya. Esoknya dia call saya. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah saya dah belajar tentang pengurusan jenazah daripada Ustaz semalam." Dia kata, "Pagi ini saya dapat panggilan mak saya meninggal dunia." Dia kata, "Dengan ilmu yang saya baru belajar tu, saya masih ingat saya bantu uruskan jenazah." Dan tuan-tuan dan puan-puan, mati itu dekat dengan kita. Malam tadi saya gerak daripada Selangor datang ke sini, ke Ipoh, untuk jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Lebih 100 km untuk datang ke sini. Saya dari Teluk Kuala Negara, habis kuliah maghrib di Masjid Raja Kelang, terus datang ke sini. Saya tidur di rumah ustaz kita. Pukul 4 lebih saya terjaga, dapat mesej pakcik saya, adik mak saya meninggal dunia. Tapi saya dahulukan program ini dulu, kerana bukan selalu kita dapat kumpul macam ni. Selesai ini kejadian, saya terus balik ke Selangor untuk ziarah ahli keluarga yang waris bagi ahli keluarga yang dah meninggal dunia tersebut. Okey, baik. Jadi beri tumpuan sebaiknya. Baik, boleh? Muka tegang ni semua, macam pergi ke kubur. Dah menjadi sejuk macam bilik mayat. Tonton bagi tumpuan, insya-Allah. Okey, nota semua dah dapat. Ada yang tak dapat nota lagi? Semua dapat, beres, insya-Allah. Baik. Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke modul ini, modul ni tentang cara menguruskan jenazah. Ini tentang cara menguruskan jenazah orang Islam. Sebelum belajar tentang cara menguruskan jenazah, mari saya ajar dulu tuan-tuan dan puan-puan apa persediaan yang perlu kita buat untuk kita jadi jenazah. Kerana kita tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan-puan akan ada peluang untuk uruskan jenazah ataupun tidak. Tak pasti. Tapi yang pasti kita semua akan mati. Maka saya sebutkan dulu dengan perkara tentang perkara yang lebih penting, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan satu ayat daripada Al-Quran. Tak cukup panjang. Klasik buat-buatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fa'lam." Apa? Ada Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan kepada semua kita yang hadir nanti. Semua kita orang beriman, betul? Ayat ini perintah kepada kita, ditujukan kepada kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memerhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk akhirat. Tuan-tuan, dalam ayat ini ada dua perintah daripada Allah. Siapa Allah?
kita, Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba hitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita tak akan berjaya menghitungnya. Ini perintah daripada siapa? Daripada Tuhan yang menutup aib kita. Hari ini ramai orang pandang kita dengan pandangan kemuliaan. Orang hormat kita. Antara sebabnya kerana Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah dedahkan aib kita, berapa ramai manusia yang tak akan dekat dengan kita. Kalaulah Allah jadikan dosa kita ini berbau, busuk, pasti orang tak nak duduk dekat dengan kita. Tuhan inilah perintahkan kita dengan dua perkara dalam ayat ini. Dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan takwa bukan satu perkataan yang asing bagi tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali kita solat Jumaat, khatib akan pesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah. Perintah daripada Allah supaya kita bertakwa. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Allah, Tuhan kita, perintahkan kita untuk jadi orang bertakwa. Baik, apa maksud takwa? Kalau tak faham perintah, macam mana nak buat perintah tersebut? Datuk KP suruh tuan buat satu perkara. Kalau tuan tak faham apa instructionnya, apa ordernya, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Jadi, apakah maksud takwa yang Allah perintahkan kita untuk jadi orang bertakwa? Baik, takwa adalah ada'ul wajibat wajtinabul muharramat. Takwa adalah melaksanakan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Hadza huwa takwa. Dalam bahasa Inggeris ini disebut sebagai piety. It is performing all the obligations and refraining from all the prohibitions. Allah perintahkan kita untuk jadi orang bertakwa, dan takwa itu adalah buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Takwa dan saleh sama maksud. Tuan-tuan nak ada anak yang saleh, inilah dia maksud saleh. Saleh sama maksudnya dengan takwa. Buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Seorang anak itu tidak dikatakan anak yang saleh semata-mata dengan belajar di sekolah tahfiz, atau selalu solat berjemaah di masjid, atau dia hafal Al-Quran. Tidak. Semata-mata itu tidak bermaksud dia adalah anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Ibu ayah yang saleh, yang salehah adalah yang buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Hadza huwa taqwa. Inilah dia takwa. Buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Sesiapa yang buat segala yang wajib, dia tinggal segala yang haram, walaupun dia tak selalu pakai kepiah kepada dia orang bertakwa. Orang yang pakai jubah, pakai serban, dia melazimi pakaian sunnah, tapi ada kewajipan yang dia tak buat, ada perkara haram yang dia tidak tinggal. Depan manusia dia taat kepada Allah, maka manusia dia menderhakai Allah. Dia bukan orang bertakwa. Baik, jadi takwa adalah buat segala yang wajib dan tinggal segala yang haram. Persoalan di sini, ini tentang apa ni? Tentang preparation kita nak jadi mayat, nak jadi jenazah. Ini lagi penting daripada yang ini. Persoalannya di sini, bagaimana tuan-tuan puan-puan nak tahu apakah perkara-perkara yang diwajibkan ke atas tuan-tuan dan puan-puan? Sebahagian orang, mereka sangka mereka dah belajar ilmu fardu ain. Mereka kata, kenapa lah ustaz kita cakap lagi pasal ilmu fardu ain? Cara nak tahu apakah yang wajib dengan caranya adalah dengan belajar ilmu fardu ain. Kan takwa itu tadi apa? Buat semua yang wajib, tinggal semua yang haram. Cara untuk tahu apakah perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kita adalah dengan belajar ilmu fardu ain. Dan cara untuk tahu bagaimana cara nak buat kewajiban dengan betul adalah dengan belajar ilmu fardu ain. Cara untuk tahu apakah perkara yang haram adalah dengan belajar ilmu fardu ain. Sebagian orang mereka kata, kenapa nak cakap lagi pasal ilmu fardu ain? Kami dah belajar dulu waktu kecil-kecil dia kata. Kita tanya dia, boleh tak sebutkan tentang syarat sah rukuk, syarat sah sujud? Boleh sebut? Boleh tak sebut tentang rukun mandi wajib? Boleh tak sebutkan tentang rukun-rukun qauli, rukun-rukun perkataan? Dia kata,
Saya tak tahu, saya tak ingat. Tapi dia sangka dia dah belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, siapa yang dah pernah belajar tapi dia lupa, wajib dia buat sesuatu untuk dia ingat balik. Sama ada dia belajar balik lagi sekali, atau kalau waktu dia belajar dulu dia ada catat, dia rujuk balik catatan dia. Kalau dia biarkan dirinya dalam keadaan jahil, dia berdosa besar. Wala'iyadu billahi ta'ala. Kerana kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain adalah kewajiban ke atas setiap muslim. Sebahagian berapa ramai daripada kalangan manusia, mereka sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Hidup puluh-puluh tahun sibuk dengan dunia. Orang-orang saleh hidup puluh-puluh tahun, banyak amal saleh yang mereka lakukan. Dia hidup puluh-puluh tahun, banyak ganjaran dunia yang didapat daripada ganjaran untuk akhirat dia. Ini bukan orang yang dipuji dalam agama. Disebutkan dalam hadis, antara golongan yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, jifatin bil-lail himarin bin-nahar. Dengar betul-betul ayat. Antara golongan yang dikeji, kata Nabi SAW, adalah golongan yang pada malam hari macam bangkai, siang hari macam keldai. Ini perkataan exactly what the Prophet SAW said. Siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi? Siang hari macam apa? Senyap aja. Siang hari macam keldai. Orang Penang kata macam keldai. Malam hari macam bangkai. Siapa? Adakah kita? Siapa yang Nabi maksudkan? Kata ulama, yang dimaksudkan oleh Nabi dengan golongan yang siang hari macam keldai adalah orang yang siang hari sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Sebagian orang dia kata, saya kerja Ustaz. Kerja yang harus, kalau tak diniatkan kerana Allah, dia jadi urusan dunia. Kalau tuan-tuan kerja dengan pekerjaan yang harus, tuan-tuan niatkan kerana Allah billahi ta'ala, contohnya untuk dapatkan nafkah, untuk dapatkan duit, untuk laksanakan nafkah yang wajib, barulah kerja itu jadi ibadah. Ini golongan yang dikeji. Siapa kata Nabi? Golongan yang siang hari macam keldai. Berapa ramai orang yang siang hari awal-awal pagi keluar pergi dapatkan haluan dunia, lewat petang baru balik, sibuk dengan dunia seharian. Malam hari buat apa? Kata Nabi, jifatin bil-lail, malam hari macam bangkai. Bangkai buat apa? Bangkai tak buat apa lah. Bangkai tak ada buat apa. Jadi orang yang sama, siang hari dia tak sibuk dengan dunia, malam hari bila balik ke rumah, dia tak gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk rehat, untuk tengok Netflix, untuk tengok drama, untuk tengok TV, buang masa. Ini macam bangkai di malam hari. Dan dalam hadis yang sama, antara golongan yang dikeji, kata Nabi, arifin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Mereka arif, mereka berilmu dalam bab dunia, namun mereka jahil dalam bab akhirat. Berapa ramai orang yang dipandang mulia oleh sebagian manusia disebabkan tingginya ilmu mereka dalam urusan dunia. Tapi bila ditanya kepada mereka tentang urusan akhirat, tentang rukun mandi wajib, tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, tentang sifat-sifat Allah yang wajib bagi setiap mukallaf mengetahuinya, dia tak tahu. Tanya sifat 20, dia tak tahu. Tanya sifat-sifat Nabi, dia tak tahu. Tapi kalau tanya dia buat urusan dunia, dia mahir, dia arif. Tanya pasal kereta, dia kata, oh ini tayar gini, exhaust gini. Tanya pasal motor, tanya pasal ekonomi, tanya pasal dunia, dia tahu. Tanya pasal apa akhirat, dia tidak tahu. Ini golongan yang dikeji dalam agama. Maka Allah perintahkan kita untuk jadi orang bertakwa. Dan takwa adalah buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Dan cara untuk tahu apakah yang wajib, macam mana cara nak buat kewajiban dengan betul, apakah perkara yang haram, caranya adalah dengan belajar ilmu fardu ain. Itu caranya. Sebahagian orang, mereka tak tahu tentang perkara ini. Mereka sibukkan diri dengan belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu balaghah, ilmu usul fiqh, tapi ilmu fardu ain mereka tak belajar. Ini orang yang meninggalkan perkara yang lebih utama. Sekiranya seseorang itu dia mati,
dalam keadaan dia tak pernah walaupun satu kitab hadis dia belajar, dia takkan diazab disebabkan itu. Kalau seorang ni dia mati dalam keadaan dia tak reti baca Al-Quran melainkan Al-Fatihah, dia takkan diazab dengan sebab itu. Tapi kalau seseorang itu jahil ilmu fardu ain, dia mati dalam keadaan itu, dia mati dalam keadaan fasik, kata ulama, keadaannya tidak baik. Ilmu fardu ain ni apa? Ilmu fardu ain merangkumi satu kadar daripada ilmu tasawuf, satu kadar daripada ilmu fiqh, dan satu kadar daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Dalam bab tasawuf yang fardu ain, kita diwajibkan untuk belajar tentang kewajipan-kewajipan hati, tentang maksiat-maksiat hati seperti riya, ujub, takabbur, tentang maksiat-maksiat anggota badan yang 7, seperti maksiat mata, apa benda yang haram kita lihat, maksiat tangan, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat kaki, maksiat badan. Ini dalam bab tasawuf. Dan bab taubat, ramai orang yang jahil tak belajar ilmu fardu ain, dia tak boleh buat dosa, dia tak boleh buat dosa, tapi dia tak tahu cara nak bertaubat. Kerana ilmu yang ajarkan kepada kita tentang cara nak bertaubat adalah ilmu fardu ain. Kalau seorang tu tak belajar ilmu fardu ain, boleh jadi dia sangka cara nak bertaubat daripada dosa adalah dengan buat solat sunat taubat. Buat solat sunat taubat hukumnya apa? Kuat sikit tuan-tuan. Apa hukum buat solat sunat taubat? Apa hukum buat solat sunat taubat? Sunat. Apa hukum taubat? Wajib. Mendirikan solat sunat taubat perkara yang baik, namun dia bukannya rukun atau syarat sah taubat. Taubat ada baginya rukun-rukun dan syarat-syarat. Bila belajar ilmu fardu ain kita tahu. Kalau saya sebut semua sekarang, sampai malam tuan-tuan tak balik lagi. Dan ilmu fardu ain juga merangkumi satu kadar daripada ilmu fiqh. Tak wajib kita belajar 4 mazhab, tak wajib kita belajar dalil dalam setiap mazhab. Tapi ada satu kata saja daripada ilmu fiqh yang wajib kita belajar, tentang bagaimana cara nak berwudu, macam mana cara nak mandi wajib, macam mana cara nak solat. Itu dalam bab fiqh. Dan termasuk dalam fiqh, seseorang itu belajar tentang apakah kewajipan dia sebagai wali bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan, anak atau cucu dia yang lelaki maupun perempuan yang sudah bermajlis. Ini ramai orang tak tahu. Kata ulama, wajib ke atas wali bagi kanak-kanak lelaki maupun perempuan yang sudah memajlis mengajarkan kepada mereka tentang pensyariatan bersugi dan solat berjemaah. Wajib kat sini secara kifai. Kalau semua wali tinggalkan kewajipan ini, semua wali berdosa. Siapa wali bagi kanak-kanak tadi? Ibu dia, ayah dia, datuk dia, nenek dia dan ke atas. Kalau semua wali tinggalkan kewajipan ini, semua wali berdosa. Apa antara kewajipan wali itu? Ajarkan kepada anak dan cucu dia itu tentang persyariatan bersugi. Bersugi sunat, tapi wajib diajar kepada anak dan cucu dia tentang persyariatan bersugi. Baru bersugi itu sunat dalam agama kita. Ajar kepada dia tentang kelebihan bersugi. Apa kelebihan bersugi? Dapat cerahkan mata, hilangkan bau mulut, dapat tarik cecair daripada otak untuk keluar, dapat bantu seseorang itu keluarkan huruf daripada makhrajnya. Siapa yang tak pandai mengaji, tak pandai sebut huruf Arab dengan betul, banyakkan bersugi. Itu membantu. Dan bersugi dapat membantu seseorang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah sebelum dia mati. Memadailah itu untuk buat kita semangat nak bersugi. Maka bersugi sunat, tapi wajib wali ajarkan kepada budak-budak tadi tentang pensyariatan bersugi. Dan antara kewajipan wali adalah mengajarkan kepada anak-anak ini tentang asas-asas akidah. Kalau wali tak reti nak ajar, dia boleh wakilkan seorang ustaz atau ustazah contohnya untuk ajarkan. Tapi kalau semua wali tinggalkan kewajipan ini, semua wali berdosa. Dalam bab fiqh yang fardu ain juga kita belajar tentang bagaimana nak solat dengan cara yang sah. Ramai orang, semua orang tahu solat 5 waktu wajib, tapi tak semua orang tahu bagaimana cara nak solat dengan betul. Saya tuan-tuan, perempuan, saya pernah jumpa 2 orang cikgu bersembang. 2 orang cikgu ni dia bersembang. Dia kata, jodoh dah tua lah, dari puluhan macam tu. Dia kata, dia sembang dengan kawan dia. Dia kata, aku ni tak tahulah solat aku ni sah ke tak sah. Aku ingat pencen nantilah aku nak pergi pondok ke, aku nak belajar bab solat ni. Mana tahu sebelum-sebelum ni solat tak sah. Saya pelik tuan-tuan.
Apa yang saya pelik? Macam mana dia boleh hidup dengan tenang dalam keadaan dia tak pasti solatnya sah ataupun tidak? Macam mana? Macam mana kalau solatnya tidak sah? Sepatutnya dia belajar cepat. Kenapa nak tunggu pension? Kenapa nak tunggu tua? Sebagian orang bila waktu masih servis, waktu masih kerja, dia kata sekarang sibuk, sekarang penat. Ada masa free apa dia buat? Dia pergi melancong sana, melancong sini, tak belajar ilmu fardu ain. Kemudian dah pension, dia kata waktu dia kerja, dia kata pension nantilah saya nak belajar ilmu fardu ain ni balik, dah banyak lupa. Bila dah pension, dia kata apa? Sibuk dengan cucu. Dah ada cucu. Dia kata nanti lepas pada tu dia nak belajar, dia dah tak lambat dah. Ustaz ajar sikit, 15 minit dia dah tidur. Atau dia nak pergi pengajian, sakit lutut, sakit kaki. Merebut apa yang ada depan mata kita. Jangan tangguh daripada melakukan kebaikan. Maka persediaan yang paling penting untuk kita menghadapi kematian kita adalah belajar ilmu fardu ain. Ini basic. Bila belajar ilmu fardu ain, barulah kita tahu mana jalan untuk jadi orang bertakwa. Macam mana cara nak beramal soleh dengan betul. Dan ilmu fardu ain juga merangkumi satu kadar daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Belajar sifat 20, sifat-sifat Nabi, tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Berapa ramai hari ini orang yang jadi murtad dalam keadaan dia tak tahu. Ada sebagian budak-budak muda main game. Sambil dia main game, dia mencaci Allah. Contohnya mereka kata apa? Ada sebagian budak muda, bila main game dia caci Allah, dia kata apa? Oh my fucking God. Ini kalam kufur. Siapa yang ucap kata ini jadi murtad. Wala'iyadzubillah. Walaupun dia kata saya tak meyakini maksud perkataan itu pun, dia faham ataupun tidak perkataan dia? Dia faham dia jadi murtad. Wala'iyadzubillah. Berlaku tak? Berlaku. Siapa yang belajar ilmu akidah, dia kenal Allah, dia kenal Rasul, dia tahu tentang sempadan iman. Apa perkara-perkara yang membatalkan iman. Ada sebagian anak-anak muda, bila ayah dia ajak solat, dia malas solat. Ayah dia ajak dia solat, dia kata pergilah solat. Orang bodoh dia yang solat ni. Siapa yang caci solat jadi murtad. Wala'iyadzubillah. Ilmu yang paling penting untuk kita belajar. Dengan sini tuan-tuan perempuan, saya tengok muka tuan-tuan perempuan ni ramai yang minat nak mengajar ilmu agama. Kalau tak, in the first place tuan-tuan tak ada di sini. Jadi dengar apa yang saya nak pesan. Bukan semua ilmu agama berada di tahap kepentingan yang sama. Ada ilmu agama yang didahulukan ke atas selainnya. Ilmu agama yang paling penting dan yang patut tuan-tuan utamakan untuk mempelajarinya adalah ilmu fardu ain. Dan dalam ilmu fardu ain pula yang paling penting untuk tuan-tuan berikan penekanan adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Amal ibadah tidak sah melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau seorang itu tak kenal Allah, tak diterima daripadanya amal saleh. Macam mana nak kenal Allah? Dengan kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Apa sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah? Apa sifat yang harus bagi Allah? Itu cara kenal Allah. Belajar sifat 20. Ramai budak-budak hari ini, saya pergi ceramah, saya jumpa ramai budak-budak muda, nak sebut sifat 20 pun dia tak tahu. Kalau lapis tuan-tuan ni, ramai yang tahu sifat 20 tapi tak tahu nak huraikan. Tapi tahu, pernah belajar, pernah dengar. Ramai yang hafal. Budak-budak muda sekarang hafal pun tidak. Hafal pun tidak. Ada yang tak pernah dengar pun sifat 20 tahun. Dengan belajar tentang sifat-sifat Allah, seseorang itu mengenal Allah. Belajar. Antara sifat Allah adalah wujud. Allah ada, tiada keraguan pada kewujudan Allah. Antara sifat Allah adalah Allah ada tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Kita makhluk semuanya diciptakan oleh Allah. Maksudnya sebelum Allah ciptakan kita, kita ada ke tak ada? Kita tak ada. Allah ciptakan kita, barulah kita ada. Jadi makhluk ni ada permulaan baginya. Allah tidak ada permulaan baginya. Kalau Allah ada permulaan baginya, maksudnya Allah juga diciptakan. Ini mustahil. Allah kekal, baqa, maksudnya Allah tidak akan mati, tidak akan musnah, tidak akan binasa, tidak berubah-ubah. Makhluk semuanya berubah. Sebelum ini makhluk tak ada, Allah ciptakan makhluk, baru makhluk ada. Berubah tak?
berubah. Makhluk bersifat dengan perubahan. Perubahan adalah sebesar-besar sifat makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak disifatkan dengan perubahan. Allah bersifat dengan al-baqa, kekal. Allah tidak mati, tidak binasa, tidak berubah-ubah. Dan antara sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Maksudnya Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk dalam apa juga sudut sekalipun. Kita dah baca surah Al-Ikhlas. Ramai yang dalam solat nak solat cepat baca surah Al-Ikhlas. Betul tak? Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu dalam bahasa Arab bermaksud bersamaan. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad yang kita dah baca tu apa maksudnya? Maksudnya tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak disifatkan dengan saiz, itu sifat makhluk. Allah tak disifatkan dengan ukuran. Allah tak disifatkan dengan bentuk. Allah tak disifatkan dengan rupa. Kata Nabi SAW, la fikrata fir Rabb, tidak boleh menggambarkan Allah. Apa yang kita gambarkan dalam fikiran kita, sama ada perkara itu betul-betul ada atau sekadar khayalan, itu adalah makhluk. Allah tak boleh digambarkan dalam fikiran. Dan antara sifat makhluk adalah ada anggota badan, ada muka, tangan, kaki, itu sifat makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak disifatkan dengan anggota badan. Dan antara sifat makhluk adalah bertempat, kita di satu tempat. Udara juga makhluk. Siapa ciptakan udara? Allah. Udara berada di setiap tempat, di mana-mana. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah bukan di satu tempat, Allah bukan di setiap tempat. Allah bukan di mana-mana. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Saya sebut tuan-tuan perempuan ulang, boleh tak? Jangan tu dia. Ajarnya. Kuat sikit boleh? Perempuan kat belakang boleh? Boleh apa? Ulang balik. Saya cakap tuan-tuan perempuan ulang, boleh? Allah ada. Allah ada. Oh Allah, lambat. Mungkin connection sini slow kan? Kuat sikit. Allah ada. Allah ada. Tak cukup kuat ni. Cukup kuat ke Dato'? Cukup? Boleh lagi? Boleh lagi. Allah ada. Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Allah ada. Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Allah ada. Allah ada. Tanpa tempat. Tanpa tempat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kata, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Hafal kata-katanya. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Allah bukan seperti itu. Whatever you imagine in your mind, Whatever imagine in your mind, Allah does not resemble it. Allah does not resemble it. Speaking bagi-bagi ni ya. Masya Allah. Ini adalah asas akidah. Maka ringkasannya adalah tuan-tuan dan puan-puan, persediaan kita untuk jadi jenazah adalah kita perlu kepada ilmu fardu ain. Dengan ilmu fardu ain lah kita tahu bagaimana cara nak buat ibadah dengan cara yang tak diterima. Kalau tak belajar ilmu fardu ain, boleh jadi seseorang itu dia sangka keadaan dia baik, dia sangka solat dia betul, sebenarnya tidak. Subhanallah. Baik, selesai satu perkara. Sekarang tengok kepada nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Tengok siapa yang tidur jadi model kita lain. Kalau tidur berdengkur, kita tangan kita boleh. Tengok yang kata boleh kita lagi hidup. Okey, tentang subtopik yang pertama, perkara yang dilakukan seseorang apabila dikabarkan ada orang yang nak mati. Contoh, kita ada di rumah, kita tunggu ayah kita, tiba-tiba ayah kita sakit jantung, nak mati, di tengah nazar. Apa yang perlu kita buat? Ini yang disebutkan di sini. Atau contoh, kita ada operasi, tiba-tiba ada kawan kita yang kena shot dengan orang kafir, ada mental, dia nak mati, apa perlu kita buat? Ini yang disebutkan di sini. Maka disebutkan di sini, apabila ada orang yang hampir mati, hendaklah kita talkinkan dia dengan syahadat. Jangan panik. Jangan panik. Kalau kita panik, boleh jadi kita mati sekali. Sakit jantung kan. Jadi bila ada orang yang hampir mati, kita talkinkan dia dengan syahadat. Macam mana?
kita katakan kepada dia, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Boleh juga kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Kalau kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah pun memadai. Namun ini dibuat dengan cara yang tidak memaksa dia. Jangan paksa dia. Jangan pegang kepala dia kata ucap kata la ilaha illallah. Tak. Kita talkinkan dia dengan syahadat dengan cara yang tidak memaksa dia. Okey. Yang kedua, apa yang perlu kita buat? Kita hadapkan dia ke arah kiblat. Dia belum mati lagi ni. Dia tengah nazar. Kita hadapkan dia ke arah kiblat dengan cara kita pusingkan badan dia mengiring sebelah kanan dan dadanya hadap kiblat. Maksudnya kalau kiblat arah sini, kita palingkan dia mengiring sebelah kanan, dada dia hadap kiblat. Okey? Kalau tak mampu, kita bagi dia mengiring sebelah kiri, dalam keadaan dada dia menghadap kiblat. Kalau tak mampu juga, kita biarkan dia berbaring atas belakangnya dan kaki dia hadap kiblat. Ingat, ni dia belum lagi mati. Tak mati lagi. Berapa ramai orang tak tahu tentang perkara ni? Berapa ramai orang yang sangka bila dah mati baru buat ni? Tak, sebelum dia mati lagi. Dan setelah itu kita bacakan Yasin. Kita bacakan Yasin untuk orang yang nak meninggal dunia tersebut. Namun di sini perlu diberi peringatan. Untuk seseorang itu mendapat pahala membaca Yasin, hendaklah dia baca dengan betul. Ini antara syaratnya. Kalau seseorang itu dia tak pandai baca Al-Quran, dia tak pandai baca Yasin dengan betul, jangan dia baca Yasin. Dia buat benda lain. Kerana sesiapa yang membaca Al-Quran dengan salah, dia berdosa. Dia berdosa. Ini kalau siapa yang belajar ilmu Fardhu Ain, dia tahu antara maksiat lidah adalah membaca Al-Quran dengan kesalahan lahan. Baca Al-Quran dengan salah. Ini berdosa, haram. Okey? Ada sebagian orang salah faham dengan hadis Nabi. Sebagian orang sangka bahawa Nabi kata siapa yang baca Al-Quran dengan salah, dia dapat 2 pahala. Siapa baca Al-Quran dengan betul, dapat 1 pahala. Ini mustahil. Kalau macam tu, baik tak payah belajar cara baca Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW tidak memaksudkan demikian. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran dengan betul, dia dapat 1 pahala. Siapa yang baca Al-Quran dengan betul tapi dia menghadapi kesukaran, dia baca betul tapi dia hadapi kesukaran, maka dia dapat 2 pahala, iaitu pahala bersabar dan pahala baca Al-Quran. Bukan tentang orang yang baca Al-Quran dengan salah. Ada sebahagian orang, dia boleh baca Al-Quran dengan betul tapi dia ulang banyak kali. Atau dia baru masuk Islam, contohnya dia orang Cina, contohnya dia baru masuk Islam, dia tak biasa lagi dengan masalah syuruhat, contohnya. Dia boleh sebut dengan betul tapi dia struggle lebih. Ini dia dapat 2 pahala. Tapi sebagian orang salah faham dengan hadis ni, mereka sangka Nabi kata siapa baca Al-Quran dengan salah dapat 2 pahala, baca Al-Quran dengan betul dapat 1 pahala. Macam mana? Ini akal tak boleh terima. Kalau betul macam tu, tak payahlah kita belajar baca Al-Quran. Jadi kena hati-hati. Kalau ada orang mati, kita tak pandai baca Al-Quran, jangan kita baca Yasin, kita buat benda lain. Kita baca tahdir ke, kita buat benda lain, buat amal soleh yang lain. Okey, selesai. Dan kalau kita orang yang nak mati tu, apa kita nak buat? Kalau kita dalam posisi orang yang nak mati tu, apa perlu kita buat? Kata ulama, sesiapa yang hampir mati, hendaklah dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia kata, contohnya, insya-Allah Allah akan mengampunkan dosa. Waktu kita hidup sekarang ni, kita perlu ada 2 perkara seimbang, seperti burung yang perlukan 2 sayap untuk terbang. Apa dia? Sisi mengharapkan rahmat Allah dan takutkan azab Allah. Kita perlu ada 2-2. Kita kena takutkan azab Allah, maka dengan sebab itu kita tinggalkan dosa. Dan kita kena harapkan rahmat Allah. Kita kata bila kita jatuh dalam dosa, kita taubat kepada Allah. Kita kata insya-Allah Allah ampunkan. Siapa yang berasa aman daripada azab Allah, dia berdosa. Seperti sebahagian orang, dia lelaki, dia dah operate, dia tambah dada, dia tambah punggung macam perempuan, dia pakai macam perempuan, jadi pondan. Kita ajak dia dari lelaki sejati,
Dia kata, InsyaAllah Allah ampunkan aku, Allah ampunkan aku. Tapi dia tetap macam tu. Ini berdosa haram. Ini namanya berasa aman daripada azab Allah. Sama juga lah keadaan sebagian orang yang solat dengan cara yang salah. Dan dia kata InsyaAllah Allah ampunkan aku, Allah ampunkan aku. Ini haram. Berasa aman daripada azab Allah adalah dosa. Satu lagi, lawan kepada mengharapkan rahmat Allah adalah putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah juga berdosa. Sebagian orang, dia banyak sangat buat dosa. Kemudian dia sangka buruk kepada Allah. Dia kata Allah pasti tak akan ampunkan aku sebab banyaknya dosa aku. Ini juga haram. Haram putus asa daripada rahmat Allah. Waktu kita hidup sekarang ni kena ada dua benda ni. Takutkan azab Allah, harapkan rahmat Allah. Tapi apabila kita sedang nazak nak mati, kata ulama, kita perlu lebihkan sisi mengharapkan rahmat Allah daripada sisi takutkan azab Allah. Kita kata insya-Allah Allah akan ampunkan aku. Insya-Allah Allah akan ampunkan aku. Okay? Itu yang perlu kita buat apabila kita dalam keadaan hampir mati. Dan apabila roh keluar daripada ubun-ubun. Roh masuk ikut ubun-ubun, keluar juga ikut ubun-ubun. Sama je, orang kafir ke, orang Islam ke, orang saleh ke, orang fasik ke, sama. Roh masuk daripada ubun-ubun, keluar daripada ubun-ubun. Apabila roh keluar daripada ubun-ubun, mata akan melihat roh, mata akan mengikut roh keluar. Mata akan tengok. Mata akan, penglihatan akan mengikut roh keluar. Pernah satu ketika Nabi SAW masuk menziarahi jenazah Abu Salamah. Abu Salamah ini seorang sahabat Nabi yang meninggal. Baru meninggal, Nabi pun masuk. Nabi mendapati jenazah Abu Salamah berada dalam keadaan matanya terbuka dan tengok ke atas. Lalu Nabi SAW tutup matanya dan Nabi kata maksudnya apabila roh keluar maka penglihatan akan mengikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi jangan takut kalau tengok ada orang mati, dia mata terbuka tengok ke atas. Jangan kita takut, jangan kita sangka buruk dekat dia. Jangan kita kata apalah dosa dia ni sampai mata dia terbuka. Tak, itu perkara biasa. Tutup je mata dia. Okey. Dan in fact kalau tuan-tuan search di YouTube, search sudden death, tengok video-video orang yang mati mengejut. Ada wartawan lah, ada yang tengah ditemu ramai dalam TV lah, ada yang tanya bola lah, ada yang tengah bagi kuliah. Okey, tuan-tuan akan jumpa satu video kompilasi banyak orang sudden death. Semuanya dalam video tu semuanya dia mati macam ni, tengok sini. Semuanya lebih kurang macam ni. Dia tengok atas, jatuh. Itu perkara biasa. Okey, perkara biasa. Baik, sekarang apakah yang perlu dilakukan setelah kita pasti seseorang itu telah mati? Setelah kita memastikan kematian, apakah perkara yang perlu kita lakukan? Kalau mata dia terbuka, kita tutup mata dia. Jangan takut. Dan jangan lambat. Jangan lambat tutup mata dia. Kalau lambat tutup mata dia, nanti nak kena urut pula dekat bahagian kening dia. Jadi kalau dia mati, mata dia terbuka, terus tutup. Dan kalau jenazah itu masih dalam pakaiannya, kita tanggalkan pakaian dia, kita tutup jenazah itu dengan kain. Kenapa? Kenapa tak biarkan saja jenazah itu dalam pakaian yang dia mati itu, sementara nak tunggu orang mandikan jenazah datang? Sebab itu akan mempercepatkan badan jenazah jadi rusak. Ingat, apabila berlaku kematian di rumah atau di mana saja, bila orang itu dah mati, antara perkara awal yang perlu kita buat adalah tutup mata dia dan tanggalkan pakaian dia. Tanggalkan pakaian dia. Jangan biarkan dia dalam pakaian yang dia mati. Itu akan cepatkan badan dia jadi rosak, jadi busuk. Dan ini dibuat dengan cara tidak mendedahkan aurat jenazah dan dengan cara tidak menyentuh aurat jenazah. Haram menyentuh aurat jenazah tanpa lapik, melainkan bagi pasangannya, isteri dia atau suaminya. Haram, tak boleh. Jadi kita tanggalkan pakaian dia. Kalau mulutnya terbuka, kita ikat rahangnya ni dengan kepalanya dengan kain yang lebar. Tutup ikat sini, macam tuan-tuan tahu. Ikat rahangnya ni dengan kepala supaya mulutnya
tidak berada dalam keadaan terbuka. Tapi cari kainnya bukaannya lebar. Jangan ikat guna tali rapiat. Faham? Nanti akan berbekas dekat sini. Bekas dia banyak. Jadi guna kain yang lebar. Ikat, bukan sekadar ikat tu untuk tutup mulutnya tu daripada terbuka. Kalau tak buat cepat, jenazah tu akan mengalami satu keadaan yang dipanggil sebagai rigor mortis. Jenazah tu jadi keras. Nanti susah, kita tak boleh tutup dalam mulut dia. Kena buat cepat. Okey, kemudian kita lembutkan sendi-sendi jenazah. Macam mana cara nak lembutkan sendi jenazah? And why is this important? Kenapa ini penting? Untuk melambatkan jenazah itu daripada mengeras. Macam saya kata tadi, siapa yang di unit forensik dia tahu, jenazah apabila masa berlalu, darah dah tak mengalir, badan jenazah itu akan mengalami satu keadaan dipanggil sebagai rigor mortis. Jenazah itu jadi keras. Siapa pernah pegang jenazah yang dah keras? Boleh saya tengok tangan? Boleh angkat tangan? Tak ada pengalaman semua. Kemalu nak mengaku. Takut kena ni, takut kena panggil. Jadi penting untuk kita regangkan sendi-sendi jenazah. Sangat penting. Boleh saya dapat volunteer untuk saya tunjuk macam mana cara regangkan sendi jenazah? Ada? Datuk ada serangan? Boleh? Ya. Okey. Secara general, secara umumnya, cara regangkan sendi jenazah ni sama macam kita warm up waktu kita hidup. Jadi kat mana sendi? Di leher ada sendi. Jadi kita pegang kepala jenazah tu, kita buat macam kita warm up kan, kita buat macam ni kan. Tapi janganlah kuat-kuat buat. Okey. Mana lagi ada sendi? Bau lagi? Siku? Pergelangan tangan. Betul? Pergelangan tangan. Jadi untuk bau, kita buat macam ni. Ambil tangan dia, buat macam ni. Alright. Buat beberapa kali, tapi dengan cara yang lembut. Jangan buat kasar. Kejap lagi waktu praktikal, saya nak tengok tuan-tuan perempuan buat perkara ni. Untuk perempuan di belakang, Ustazah Aminah akan tengok. Okay. Untuk siku, kita buat macam ni. Do few times, buat beberapa kali. Okey. Untuk pergelangan tangan buat macam ni. Berapa kali? Perasan tak macam kita warm up? Sama je. Okey, pinggang tak perlulah. Tapi kita nak regangkan juga sendi pada bahagian lutut dan pergelangan kaki dia. Jadi untuk kaki dia, kita angkat je, macam warm up. Angkat macam ni, buat beberapa kali. Letak, angkat. Untuk pergelangan kaki sama juga. Main macam tu. Okey? Macam tu. Baik, itu cara kita regangkan sendi jenazah. Dan ini penting untuk tuan-tuan perempuan ingat dan hafal. Sebab boleh jadi sebahagian besar tuan-tuan perempuan yang ada depan saya ni tak ada pengalaman pun sampai mati nanti untuk lead pengurusan jenazah. Tapi tuan-tuan perempuan insya-Allah ada pengalaman tunggu orang yang menguruskan jenazah datang. Okey, jadi perkara ini penting untuk dibuat kerana ini dibuat pada awal-awal kematian. Waktu jenazah itu masih fresh, kita buat perkara ini. Sebab selalunya orang yang uruskan jenazah kat Malaysia ni bukan full time. Kan? Ada yang kerja office hour, ada yang suruh dia tunggu balik dulu office hour baru dia buat. Jadi perkara ini penting untuk dibuat beberapa kali. Okey. Baik. Kalau lambat, kalau tunggu 2 jam baru nak buat, jenazah itu dah mula keras selalunya. Baik, kemudian kita tanggalkan pakaian si mati. Macam saya kata tadi, kita tutup si mati dengan kain yang tak tebal. Kenapa? Ini sebabnya. Kata ulama, sekiranya kita tutup jenazah dengan kain yang tebal, itu akan cepatkan jenazah itu jadi rosak, cepat membusuk, cepat rosak. Jadi bila nak selimutkan jenazah, tutup badan jenazah, jangan tutup dengan toto apa. Jangan guna kain yang tak tebal, kain yang nipis, bukan kain yang jarang, yang nipis. Sebab tu orang Melayu selalunya tutup jenazah dengan apa? Kain batik. Dengan kain batik apa? Kain batik lepas kan? Kain batik lepas. Sebab dia nipis. Okey. Adakah mesti tutup dengan 2 kain? Tak semestinya.
Orang tutup dengan 2 kain itu untuk tahu mana kepala mana kaki. Tapi boleh tahu kalau tak guna 2 kain pun boleh tahu. Memadai tutup dengan 1 kain kalau itu cukup untuk tutup satu badannya. Jangan guna kain yang tebal. Ingat tu, jangan guna kain yang tebal, itu akan cepatkan badan jenazah jadi rosak. Dan setelah itu diletakkan sesuatu yang berat atas perut si mati. Siapa kat sini dalam kalangan tuan-tuan perempuan tahu biasanya orang letak apa atas perut jenazah? Ada? Share pengalaman, saya tak tahu. Apa dia? Gunting. Siapa kata gunting? Ada kata gunting? Tuan kata gunting. Betul? Gunting? Gunting macam mana? Yang kecil. Kalau orang dulu gunting yang berat, yang sekarang orang untuk gunting kain tu, yang daripada besi tu, ada sebabnya, saya akan sebut lagi. Lagi? Ada juga orang letak apa? Duit shilling. Pernah jumpa? Okey. Diletakkan sesuatu yang berat atas perut si mati, dan yang lebih baik perkara itu adalah sesuatu daripada besi. Kerana besi ada khasiat untuk elakkan perut jenazah daripada kembung. Itu sebabnya. Ini ulama sebut dalam kitab mereka. Ini nota tuan-tuan ni, saya ambil poinnya daripada kitab Fathul Wahhab karena Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia ada di pondok-pondok kitab bahasa Arab. Dan besi yang dimasukkan kat situ bukan besi yang terlalu berat, bukan. Bukan dia letak dumbbell atas perut dia. Dia waktu hidup tu angkat 5 kilo, 10 kilo, 12 kilo. Tuan-tuan ambil dumbbell 5 kilo letak atas perut dia. Ini besi berat. Berat macam mana yang kita masukkan? Berat di sini kata ulama, bukannya berat yang sampai jadikan perut jenazah tu kempis. Bukannya letak dumbbell ke oven ke. Bukan. Kita letakkan sesuatu yang beratnya lebih kurang berat 20 dirham, iaitu lebih kurang berat 59.5 gram, lebih kurang. Tak perlu timbang pun, lebih kurang saja. Sesuatu yang beratnya lebih kurang 59.5 gram. Itu berat 20 dirham. Jadi sebab itu orang Melayu dulu guna gunting besi tu yang berat tu. Ada juga yang letak shilling. Shilling dulu kan berat-berat. Macam di sini sekarang. Baik. Tapi jangan kita letakkan Al-Quran, dan jangan letakkan kitab agama. Jangan letak kitab agama atas perut dia. Jadi tujuan letakkan benda yang berat atas perut itu adalah untuk elakkan perut jenazah itu daripada kembung. Kemudian kalau si mati itu ada atas lantai, jangan kita biarkan dia macam tu kan. Kita letakkan dia atas tempat yang lebih tinggi. Letak atas katil ataupun tilam juga. Jangan biarkan dia atas lantai. Dan siapa yang buat semua benda ni? Yang lebih baik adalah yang buat semua benda ni adalah family dia, kerabat dia, yang paling lembut terhadap dia. Yang paling lembut. Dan setelah itu kita mandikan jenazah. Dan jangan kita bercepat-cepat dalam urusan ni. Kalau ada ahli keluarga kita mati, jangan kita kata nak tunggu dulu ada anak dia dekat Terengganu nak datang, lagi 5 jam sampai kot. Jangan tunggu-tunggu. Tak, pakcik saya meninggal pun, dia meninggal malam tadi ya, lebih kurang 4:30. Saya kata terus je, uruskan. Tak perlu tunggu. Segerakan urusan. Kenapa? Ada sebabnya. Tak tahu sebabnya. Kata Nabi SAW, sekiranya jenazah itu adalah jenazah orang saleh, maka kita telah mempercepatkan kebaikan untuk dia. Orang saleh masuk dalam kubur, dia dapat nikmat kubur. Dan sekiranya jenazah itu adalah orang yang taleh, orang yang tak baik, maka dengan kita mempercepatkan urusan pengubumiannya, kita menghilangkan perkara yang jelek daripada bahu kita. Kan bila kita usul jenazah, kita tak ada bau. Kalau kita cepatkan jenazah itu, dan jenazah itu bukan orang saleh, jenazah orang taleh, maka kita telah menyingkirkan keburukan dari bau kita. Orang saleh, apabila diusul jenazahnya, roh dia akan berada atas jasad dia.
Dan roh dia akan kata, qaddimuni, segerakan aku. Ada pun orang-orang kafir, apabila diusul jenazahnya, roh dia akan ada atas jasad dia juga. Roh dia akan kata, ya waili aina tadhhabuna bi. Dia kata celakalah aku, kemana kau nak bawa aku? Subhanallah. Tinggal lagi kita tak nampak, kita tak dengar. Ini disebutkan oleh para ulama. Baik. Yang seterusnya tentang hukum menguruskan jenazah. Apakah hukum menguruskan jenazah? Menguruskan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ke atas siapa? Ke atas orang yang tahu bahawa orang itu dah meninggal dunia. Maka kalau semua mereka tinggalkan kewajipan ini, semua mereka berdosa. Ada pun orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir, jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan dengan kain yang lain, bahkan dikafankan dengan pakaian yang dipakai ketika itu saja, sekiranya ia mencukupi, dan ia dikebumikan dan tidak disolatkan ke atas jenazahnya. Kalaulah berlaku perang di Ipoh ni, PDRM lawan dengan komunis yang kafir, tuan-tuan try, maka dalam keadaan ini tuan-tuan berperang dengan orang kafir. Kalau tuan-tuan terbunuh dalam medan perang itu, maka jenazah tuan-tuan boleh dikebumikan dengan cara ini. Macam dulu di Kedah dulu, tentera Sultan berperang dengan Siam, orang kafir. Jenazah orang-orang Islam yang terbunuh ketika itu diuruskan dengan cara ini. Di mana mereka dikebumikan? Dikatakan di pekarangan Masjid Zahir di Al-Ustaz. Di situ dikatakan mereka dikebumikan. Sama lah juga macam tentera-tentera Islam zaman Nabi dulu lawan dengan orang-orang kafir. Mereka yang terbunuh di medan perang melawan orang-orang kafir dalam medan perang diuruskan dengan cara ini. Baik. Adapun sekiranya seseorang itu mati syahid, selain daripada syahid perang, jenazahnya diuruskan seperti biasa. Syahid ni, mati syahidnya ada macam-macam jenis. Apa kelebihan mati syahid? Apa-apa jenis syahid? Orang itu syaratnya dia beriman. Siapa yang mati syahid, apa-apa jenis syahid, saya akan sebutkan kita lagi, dia tidak akan diazab di kubur maupun di akhirat. Dia selamat. Ini untuk mati syahid. Baik, apakah antara jenis mati syahid? Mati syahid yang paling tinggi martabatnya adalah syahid di medan perang melawan orang kafir. Sama ada dia dibunuh oleh orang kafir, atau dia disalah bunuh oleh tentera Islam, atau dia jatuh daripada kudanya dalam medan perang tu dan dia mati, dia dapat ganjaran pahala. Ini disebut sebagai syahid perang. Ada juga jenis syahid yang lain, seperti mati lemas dalam air. Ini mati syahid. Dulu kalau tuan-tuan ingat ada kes beberapa orang bomba, ada mission apa saya tak ingat, 5 orang kot mati lemas. Mereka mati syahid sebab mati lemas. Sama juga lah mati terbakar. Siapa yang mati terbakar, dia dikira mati syahid. Lagi mati disebabkan sakit daripada dalam perut, kanker perut ke, kanser perut ke, termasuk juga lah sakit buah pinggang. Siapa yang mati disebabkan sakit dalam perut, mati syahid. Atau sebagai orang dia diarrhea, syahid teruk sampai mati. Macam dulu kes laksa ke mana kat Kedah pula kan, ramai yang wadah tu, ciri-ciri mati syahid, memang mati syahid. Dan antara lagi adalah mati beranak. Ini kita memang tak dapat lah, kaum wanita boleh dapat. Mati beranak, siapa yang mati ketika melahirkan anak, dia mati syahid. Lagi mati dizalimi, seperti ulama-ulama kita di Mekah dulu, ada seorang mufti namanya Mufti Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i. Dia disembelih oleh puak-puak Wahabi. Ini puak-puak teroris. Ini mati syahid dizalimi. Sama juga lah kalau tuan-tuan satu hari ditembak secara zalim oleh pengganas atau penjenayah. Kalau tuan-tuan mati disebabkan itu dikira mati syahid juga. Mati syahid juga. Syahid dizalimi. Atau contoh seorang ini dia kena sangun, penyamun itu bunuh dia.
Ini mati syahid kezaliman. Ada seorang guru kepada guru saya, Syekh Ahmad Nizar, Syekh Nizar Al-Halabi di Lebanon. Dia nak dilantik jadi mufti Beirut di Lebanon. Pak Wahabi marah, tembak dia dari jarak dekat. Mereka kepung kereta dia depan belakang, tembak dari jarak dekat. Dan ada juga yang ready dengan motor, dengan apa tu namanya, saya tak tahu, bazooka ke kan, mortar. Ready dengan mortar dari jauh. Sebab kalau Syekh tu terlepas, kereta dia boleh keluar, mereka nak lepaskan mortar. Ini kumpulan Wahabi, bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan dalam negara M. Ada juga peranan untuk membantas pahaman ini daripada mengganggu ketenteraman awam apabila dia dah libatkan isu keselamatan, isu security. Subhanallah. Pahaman Wahabi ini sangat bahaya. Pidar M tahu pahaman Wahabi ini adalah pahaman ekstremis, teroris daripada hasil soal sekali, daripada siasatan. Tuan-tuan boleh rujuk dengan Dato' Ayub Khan kan. Kami, ustaz-ustaz, pondok-pondok, kita tahu Wahabi pahaman teroris daripada kitab-kitab mereka. Saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan perempuan apa sebenarnya keyakinan golongan Wahabi ini dan macam mana sampai tahap mereka tergamak bunuh orang Islam tanpa hak. Alhamdulillah di Malaysia mereka tak ada lagi peluang untuk sembelih kita, untuk bunuh kita. Tapi di negara lain dah berlaku. Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kumpulan Wahabi ini, dia kata siapa yang buat bid'ah halal darahnya. Maksudnya dia kata boleh bunuh. Di Syria, tak silap saya, ada seorang Bilal. Lepas azan, Bilal yang tua dan buta. Lepas azan, dia baca selawat. Ini biasa di negara Arab. Lepas selesai azan, mereka baca Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di Malaysia jarang jumpa. Di negara Arab banyak. Hatta di Palestin buat lagi sampai sekarang kalau tuan-tuan pergi. Jadi ada orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kumpulan Wahabi ini, dia tanya dengan Muhammad bin Abdul Wahab, apa kita nak buat dengan dia? Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan dalam kitab ulama, dia kata bunuh dia. Maka mereka bunuh dia. Mereka anggap dia orang yang musyrik. Alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah, kita kumpulan moderat, wasatiyah. Kita tidak ekstrim, kita ikut syarak apa yang Nabi SAW ajar, kita ikut. Dan kita faham Al-Quran ikut tafsiran para ulama, bukan ikut hawa nafsu kita. Begitulah juga hadis Nabi SAW. Antara jenis mati syahid lagi adalah mati disebabkan ditimpa bangunan. Contohnya berlaku gempa bumi, kita punya kuartus roboh, kita dalam rumah, kuartus roboh, kita mati ditimpa bangunan, itu dikira mati syahid juga. Orang yang mati syahid selain syahid perang, jenazahnya diuruskan seperti biasa. Sekalipun kalau dia mati lemas, jangan kita kata, oh dia dah mati lemas, lama dah di dalam air. Jangan kita kata kita tak nak mandikan dia, kita uruskan jenazahnya macam biasa. Boleh jadi sekarang baru tuan-tuan nampak, rupa-rupanya mungkin ada sebagian ahli keluarga tuan-tuan perempuan yang dah meninggal, dia sebenarnya mati syahid. Semoga Allah memberikan kepada kita mati syahid. Allahumma amin. Baik. Sekarang itu tentang hukum menguruskan jenazah orang Islam. Sekarang tentang tata cara memandikan jenazah. Nak pergi rehat ke? Nak? Siap, penat ya? Kita berhenti berapa lama? Tentatif mana? Sambil itu kalau ada soalan tentang apa yang telah saya uraikan, boleh tanya. Saya banyak ni, nak cover ni. Kita berhenti 10 minit lah. Sambil-sambil tu ada soalan boleh tanya. Ya? Okey, kalau mati aksiden, kalau dia berada di negara asing, dia dikira mati syahid juga. Tapi semata-mata mati aksiden, itu bukan mati syahid. Ada yang mati aksiden, maksud terbakar. Punca kematian dia adalah mati terbakar. Itu mati syahid. Macam bangun kat Kuala kan? Itu budak-budak usas kan? Mati terbakar, itu dikira mati syahid. Lagi ada soalan? Kita berhenti 10 minit ni. 10-20 kita sampai. Soalan?
Sama. Sebab apa? Sebab satu kes apa? Kes mati syahid perang. Ini cerita pasal perang. Perang dengan orang kafir dan dia dibunuh oleh orang kafir atau dia disalah bunuh oleh tentera Islam. Okay, ini mati syahid perang. Yang kalau seorang ini dia ada kes rompakan contohnya. Okey, berbalas tembakan, dia kena tembak dengan orang-orang perompak tu, itu bukan syahid perang. Itu dia kalau dia dizalimi, dia ditembak secara zalim, itu syahid mazlum, syahid dizalimi. Syahid juga tapi jenazahnya diuruskan macam biasa. Dia kata syahid perang ni perang ditentang di Palestin orang Islam. Okey, orang kafir. Kalau hukum dia apa dipakai kali lahir. Betul. Bumi tanpa dimandikan. Bumi terus. Okey. Ada contohnya tentang syahid perang ni, sambil-sambil kita lihat ni kan. Dulu tuan-tuan tahu ada perang Uhud dekat dengan Madinah Munawwarah. Ramai sahabat yang terkorban ketika itu. Antaranya adalah Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Maka mereka ni dikafankan dengan pakaian yang mereka pakai waktu itu. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi perang dengan orang kafir dengan pakaian yang tuan-tuan pakai sekarang, tuan-tuan kena bunuh dengan orang-orang kafir dengan pakaian itu terus dikebumikan. Tapi kalau pakaian itu tak mencukupi untuk tutup aurat, maka ditambahkan. Tapi kalau dah memadai, memang aurat dia tutup lah, maka terus diangkat, dikebumikan. Kenapa jenazah itu tidak disolatkan? Tujuan solat jenazah adalah untuk minta ampun. Antara tujuan solat jenazah adalah untuk minta ampun kepada Allah untuk si mati. Dan orang yang mati syahid perang, Allah dah ampun dia. Dari contoh perang Tabuk, bila daripada Libi, jadi telah orang itu buka syahid perang. Kalau pihak lawan tu orang kafir, dia dapat. Kalau pihak lawan tu orang Islam tu, contoh macam apa tu namanya? Yang di Sabah tu, Sulu orang Islam kan? Okey, dalam keadaan ini yang pasti itu bukannya yang pertama, bukan syahid perang di mati syahid di medan perang melawan orang kafir. Tapi kalau tentera kita, polis kita, anggota kita dibunuh secara zalim, maksudnya tentera Abu Sayyaf ataupun tentera Sulu tu bunuh anggota kita tanpa hak, dibunuh tanpa hak, maka dalam keadaan ini orang tu dapat syahid dizalimi. Jenazahnya diluruskan macam biasa. Okey, ada soalan lagi? Betul. Kalau zaman itu kalau Islam tak kira kita start pada itu kita dari membunuh orang orang itu kita sebagai mati syahid tak dari kita tak biur dari kita sampai mati apa kan. Kalau lawan dengan komunis, dengan orang-orang kafir, anggota keselamatan perang dengan komunis yang kafir dibunuh, itu syahid yang pertama tu. Tak kira banyak kan? Ada soalan lagi? Perempuan di belakang ada soalan? Ya? Apakah contoh kesalahan ketika membaca Al-Quran yang menjatuhkan seseorang itu dalam dosa? Ini soalannya. Apa contoh bacaan yang haram? Contohnya adalah seseorang itu tukar huruf dengan cara yang salah. Contohnya, saya bagi contoh Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini
rukun solat. Kalau seseorang itu dia tukar huruf ha dan huruf ha, orang Melayu kata ha pedas dengan ha simpul, tak sah solat dan dia berdosa. Dia baca contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak sah bacaan dan dia berdosa sebab dia tukar huruf ha dan huruf ha. Sama juga contohnya seseorang itu dia baca Alladzina dengan salah, huruf zal. Ada beberapa huruf Arab yang apabila kita baca, kita keluarkan lidah kita dan kita temukan dengan gigi kita bagian atas. Makhrajnya adalah ujung lidah beserta ujung gigi bagian atas hadapan. Alladzina, siratal ladzina, alladzina. Kalau seorang itu dia tak keluarkan lidahnya, dia baca siratal ladzina, ini juga haram dan ia membatalkan solat. Sampai yang baca kesalahan dengan kesalahan ini, ketika dia baca Al-Fatihah, solatnya tidak sah. Sebab itu penting tuan-tuan dan puan-puan semak bacaan Al-Fatihah dengan orang yang ada ini. Untuk kita pastikan kita baca Al-Fatihah dengan betul. Sampai yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, solatnya tidak sah. Begitulah juga antara kesalahan yang haram dibuat lagi adalah membaca huruf shad dengan cara yang salah, yaitu seseorang itu dia membaca huruf shad dengan cara shad pun bukan, sin pun bukan. Ini saya pun tak tidak pun, tapi saya biasa dengar. Siapa yang baca huruf shad? Huruf shad antara sifat hurufnya adalah shafir, dia bunyi siulan, shad. Siapa yang dia baca huruf shad salah, shad pun bukan, sin pun bukan, salahnya tidak sah. Ini juga kesalahan yang haram dibuat. Tapi kalau contoh kesalahan itu adalah kesalahan dengung tak dengung, itu bukan kesalahan yang haram. Salah dari segi bacaan, tapi dia bukan kesalahan yang haram. Jelas? Apa soalan biasa? Kena tengok apa yang orang tu maksudkan dengan bacaan yang tak tepat. Tapi macam saya cakap tadi lah, maksudnya ada kesalahan yang tukar huruf dengan cara yang salah, atau seseorang itu dia panjangkan pada tempat yang tak panjang. Ini kesalahan yang haram dibuat. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan dia dengungkan pada tempat yang tak dengung, ini salah tapi bukan haram. Salah. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Baik. Saya sambung Baik. Sekarang tentang bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Okey, tentang yang ini berikan tumpuan yang sebaiknya. Untuk lelaki nanti saya akan ambil satu model untuk kita mandikan, saya mandikan. Untuk perempuan tak ada praktikal mandi, jadi dengar betul-betul. Untuk perempuan jadi buat praktikal kapan saja. Okey. Baik, macam mana cara nak mandikan jenazah? Dengar betul-betul. Anggaplah tuan-tuan perempuan akan mandikan jenazah kejap lagi ataupun esok. Jenazah orang yang tuan-tuan perempuan sayang, pastinya tuan-tuan perempuan nak uruskan dengan cara yang terbaik. Maka berikan tumpuan sebaiknya. Sekarang, sebelum dimandikan, dengar sini beberapa poin yang disebutkan di sini. Sekurang-kurang cara memandikan seorang mayat muslim adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Siapa yang ada pen boleh sekalkan, boleh bulatkan nombor 1 ini. Ini sekurang-kurang memandikan jenazah. Ini minimum. Kalau tuan-tuan puan-puan buat perkara ini saja dah membantu, selesai. Kalau tak ada air kapur barus, tak ada masalah. Tak ada akar sintuk, tak ada masalah. Ini paling kurang memandikan jenazah. Macam mana? Bersihkan najis yang ada pada badan jenazah itu dan ratakan air ke seluruh badan. Settle. Macam mana wajib? Ratakan air ke seluruh badan. Termasuklah janggut sekalipun tebal, termasuklah rambut, culang ketiak, bawah kuku yang zahir, pusat, celah punggung, bahagian pelipat-pelipat, ratakan air ke seluruh badan. Ini sekurang-kurang memandikan jenazah. Okey, apa dia? Bersihkan najis, ratakan air ke seluruh badan. Ada sebagian orang disebabkan sakitnya nak mati dulu, ada sebagian orang terkencing, ada sebagian orang terberak.
Sakit tuan-tuan dan puan-puan mati. Sakit yang paling sakit waktu kita hidup adalah sakit mati. Paling sakit. Tidak ada sakit waktu kita hidup ni yang lebih dahsyat daripada sakit mati. Tak ada. Jadi ini sekurang-kurang cara memandikan jenazah. Bersihkan najis, ratakan air di seluruh badan, settle, boleh angkat. Tapi di sini disebutkan tata cara dengan lebih perinci. Dengan lebih perincian dan termasuklah perkara yang sunnah. Nombor 2, jenazah dimandikan di satu tempat yang tiada padanya melainkan orang yang memandikan dia dan asisten dia dan wali dia seperti ayahnya. Yang telah memandikan Nabi SAW juga 3 orang. Tak perlu masuk satu kampung, tak perlu masuk satu kontingen untuk mandikan satu anggota. Tak. 3 orang cukup. Kalau badan dia besar, susah nak angkat, 4 orang cukup. Tak perlu ramai-ramai. Ada sebagian orang, anak dia ada 15 orang. Waktu mandi, pemandi panggil suruh 15 masuk. Tak perlu. Macam mana kalau zahir aib semati dan yang masuk tu tak pandai jaga perkara tu, cakap dekat orang luar, macam mana? Yang telah memandikan Nabi SAW 3 orang, iaitu Usamah bin Zaid, Al-Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Al-Abbas adalah wali kepada Rasulullah SAW. Al-Abbas adalah pakcik Rasulullah. Maka kita tak mandikan jenazah di tempat publik, di tempat yang ramai orang. Tak, kita mandikan jenazah yang tidak ada padanya melainkan tukang mandi, asisten dia, yang wali dia. Wali dia seperti ayah dia atau pakciknya. Okey. Tak perlu ramai-ramai. Kemudian lebih baik jenazah itu dimandikan di bawah bumbung daripada dimandikan di tempat yang terbuka. Macam mana cara nak mandikan jenazah yang lelaki? Jenazah itu boleh dipakaikan dengan qamis, macam jubah, dan dimandikan dalam jubah. Tapi ini sangat jarang berlaku dalam masyarakat kita. Biasanya dalam masyarakat kita jenazah itu ditutup dengan kain, kemudian dimandikan. Yang ini boleh dibuat, tapi kena hati-hati dalam satu isu yang saya akan sebutkan sekejap lagi. Nak senangnya, apabila mandikan jenazah lelaki, kalau tuan-tuan perempuan tak nak pakaikan dia dengan qamis, tak nak pakaikan dia dengan jubah, tuan-tuan sarungkan kain untuk dia pakai. Macam kita pakai kain melekat tu, bagi dia pakai kain melekat. Kenapa? Bila kita pakaikan dia dengan kain melekat, tutup bahagian aurat dia, apabila kita dudukkan jenazah untuk kita keluarkan sisa najis yang ada dalam perut dia, bahagian belakang dia ni tak terdedah. Boleh bayang tak misalnya? Bahagian aurat belakang dia ni tidak terdedah. Tapi yang banyak berlaku di negara kita adalah jenazah itu ditutup dengan kain saja di atas badannya. Jadi apabila jenazah itu didudukkan, aurat di belakang dia ni terdedah. Jadi kalau tuan-tuan cuma nak letakkan kain atas badan dia dan nak dudukkan dia tu, waktu nak dudukkan dia tu, tuan-tuan kena macam ni. Kalau tuan-tuan cuma nak letakkan kain, tak nak pakaikan dia dengan kain tu terus, tuan-tuan letak dulu kain agak-agak lebih kurang pada bahagian punggung dia ke atas, letak satu kain, baringkan dia, tutup satu kain lagi. Jadi bila tuan-tuan dudukkan dia, kepung kain tu kiri kanan pinggang dia supaya bahagian belakang dia tak terbuka. Boleh bayang tak soalan? Sekejap lagi saya dulu. Ada pun jenazah perempuan sama saja. Tapi yang banyak berlaku di Malaysia, jenazah perempuan ditutup dengan kain juga sampai ke dada. Walaupun dada bukannya aurat sesama perempuan muslimah, tapi dah jadi adat dalam masyarakat kita. Jenazah perempuan ditutup sampai dada juga. Perempuan tahu aurat muslimah dengan muslimah adalah apa yang antara pusat dan dua lutut juga. Tapi berlaku dalam masyarakat kita dan tak ada masalah pun jenazah itu ditutup sampai dada. Okeylah. Tapi sama juga isunya, letak dulu kain bawah badan jenazah tu, baringkan di atas kain tu, letak satu lagi kain tutup. Jadi bila dudukkan jenazah, kepung kain tu supaya bahagian aurat belakang dia tidak terdedah. Boleh bayang macam mana perempuan di belakang? Okey. Sekarang, kemudian apa nak buat? Kita Okey, kemudian kalau kita ada katil mandi, kita gunakan katil mandi jenazah. Dulu tak ada. Dulu tak ada katil mandi ni. Kalau tuan-tuan ingat dulu orang Melayu kita macam mana mandikan jenazah? Atas apa? Atas? Ada river, betul. Ada kawasan mereka letak berlutut, beberapa orang, 6 orang,
letak jenazah atas. Tapi sekarang dah jarang berlaku. Ada juga di sebagian tempat guna apa lagi? Guna batang pisang. Ada juga jadikan batang pisang tu katil, letak jenazah atas. Boleh. Tapi sekarang ada katil mandi. Boleh katil mandi. Okey. Kemudian kalau kita ada option, ada pilihan, nak mandikan jenazah guna air sejuk ke air panas? Kata ulama, sunat menggunakan air yang sejuk. Kalau di hospital, dia macam shower dekat hotel. Ada air sejuk, ada air panas. Guna air sejuk. Sunat. Air sejuk akan jadikan kulit jenazah itu tegar. Tapi kalau ada keperluan untuk menggunakan air panas, contohnya ada pada badan jenazah itu najis yang tak boleh dibersihkan melainkan dengan menggunakan air panas, maka digunakan air panas kadar yang diperlukan. Kadar yang diperlukan. Atau contohnya itu musim sejuk. Kalau guna air sejuk juga terus jadi ais. Jadi mayat beku. Kita guna air panas. Okey. Baik. Kemudian macam mana apa kita nak buat ketika kita memandikan jenazah? Tengok dulu, kejap lagi saya akan tunjukkan praktikal lagi sekali. Tuan-tuan yang buat. Sekarang saya tunjukkan, lepas tu tuan-tuan buat. Cuma kita tak ada katil, jadi kita buat atas lantai lah. Siapa jadi model? Daniel lah. Daniel. Bukan? Daniel lah. Daniel. Kita minta Daniel jadi model. Saya perlukan lagi 2 orang. Main sini. Senang. Nak letup je. Atau dah sediakan model untuk ini. Tak apa. Ustaz tunjuk. Kalau tak buat sekarang, jadi mandi. Tak payah mandi. Siapa nak jadi jenazah? Kita sebut nama? Jenis balik. Ke jenis balik? Jenis balik. Boleh sini. Okey. Dan sini. Seorang sini. Seorang sini. Saya sini. Okey, tengok peranan dia masing-masing. Ini semua adalah nota tu, tuan-tuan boleh baca juga. Yang perempuan macam ni nak tengok kan? Boleh tak tuan-tuan datang ke depan supaya perempuan di belakang boleh masuk? Berdiri tak? Main datang dekat. Asalkan nampak main circle saya. Perempuan belakang boleh masuk. Sekarang, macam mana cara dan apakah peranan 3 orang? Okey. Kejap lagi waktu praktikal saya nak ada satu model jenazah dan ada 3 orang ajar-ajar tukang mandi. Alright. Saya tekong. Ni asisten. Ini dikatakan wali jenazah. Okey, apa nak buat? Pertama sekali, setelah kita dah tanggalkan pakaian dia, kita dah tutup dia dengan kain. Saya lupa nak minta kain. Okey, apa kita nak buat? Bayangkan ni kat katil duduk lah, sebab tak ada katil. Kita duduk. Okay. Orang first, apa saya buat? Kita dudukkan jenazah. Okay. Tengok tugas saya apa, tugas abang ni apa? Apa nama? Danny buat apa? Danny tugas dia jaga badan ni daripada jatuh. Okay. So pegang dia, pegang bau dia, pegang dia asal dia tak jatuh. Okay. Saya buat apa? Saya pegang kepala Danny. Kalau tak, tunduk. Buat macam lagi lah. Okey. Kepala dia ni, dia akan gerak-gerak pada dalam hati. Jadi pegang sini, tahan sini. Tangan kiri saya tekan pada bahagian perut dia. Tapi bukan tekan kuat. Tekan lembut-lembut je pada bahagian perut dia. Kalau ada sisa najis yang keluar, dia akan keluar lah. Kalau tak ada, tak semestinya ada. Okay. Tugas abang ni pula, apa nama dia? Dennis. Tugas Dennis, kaki dia ni, Dennis angkatkan sikit. Angkatkan sikit. Jadi bayangkan dia pakai kain sarung Okay. Dennis, tugasnya adalah curah air. Okay, tugasnya curah air dengan tangan kanan. Tangan kiri, Dennis kena pakai glove. Dan Dennis masuk bawah. Saya tahu betul lah. Saya masuk bawah kain dia. Dan istinjakkan dia macam orang hidup istinjak.
Jadi kena carilah mana lubang bongkok dia tu. Istinja macam orang hidup istinja. Begitu juga kemaluan depannya. Okey, macam mana dia ni nak tahu macam mana Dennis? Macam mana Dennis nak tahu sama ada dah bersih ataupun belum bawah ni? Dia tengok tangan dia. Bukannya dia tengok macam tu. Tak. Kan dia pakai lapik tangan tadi. Jadi dia tuang air supaya kalau ada air tu keluar, air kencing tu keluar, dia akan mengalir. Dia terus tuang tangan jadi dia istinja. Kemudian dia tengok tangan dia. Ada lagi tak kesan najis? Ada lagi dia bersihkan. Sampailah dia tengok tangan dia dah bersih, dia anggap dah suci. Jadi balikkan balik. Macam itu. Jelas? Jadi ingat peranan 3 orang. Masing-masing boleh bayangkan. Sekali saya akan ambil random. Cik jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi kena ingatlah. Mungkin kejap lagi kita mandikan ayah tu pula. Okey, baik. Selesai. Ini tentang peranan 3 orang ni untuk keluarkan sisa najis yang ada pada perut jenazah. Okey, sekarang yang saya sebut tadi itu tentang letakkan kain tu, ada siapa buat kain lekat ke? Ada? Okay, dia macam ni yang saya cakap tadi. Faham tak? Macam ni, kain tu letak bawah ni. Baik? Jadi, bila kan kita, kalau kita tutup saja kain letak sepanjang dia, kalau tak ada kain bawah ni, nanti bila dudukkan dia, aurat belakang dia ni terbuka. Jadi, bila ada kain ni, bila kita dudukkan dia, duduk. Macam ni senang kan, saya duduk sendiri. Kita kepung kain dia kat sini. So, bahagian belakang itu tak jelas. Kalau perempuan lagi tinggi lah, kepung kat sini. Boleh bayang? Tapi nak senang, pakaikan terus dengan kain. Sekarang satu lagi perkara saya nak tunjukkan tentang nak ratakan air ke seluruh badan jenazah. Kan sekurang-kurang mandi tadi apa? Bersihkan najis. Lepas tu ratakan air ke seluruh badan. Itu saja. Jadi macam mana nak ratakan air ke seluruh badan? Waktu dia baring, kita bersihkan masing-masing, ratakan air. Air kosong, bukan air sabun, air biasa, air mutlak. Okay. Termasuklah rambut dia, telinga dia. Dalam telinga dia, kawasan yang boleh dicapai dengan jari kelingking ni, masukkan jari kelingking kita dalam telinga dia, bersihkan. Celah ketiak dia. Okey. Jari-jari dia, kalau kuku dia panjang, zahir bawah kuku dia tu. Pusat dia, beri tumpuan kepada kawasan-kawasan ni. Kemaluan dia. Tapi aurat jenazah, kita ratakan air tanpa kita sentuh aurat dia. Jadi kalau nak ratakan air pada bahagian aurat jenazah, kita pakai boleh. Pakai glove atau pakai kain pun boleh. Tapi jangan behan, jangan kosong. Sebab tak boleh sentuh aurat jenazah, mereka kita. Kalau isteri dia boleh lah. Isteri tak je. Tak ada. Belum. Mana kita kalau mandi kita isteri boleh sama untuk mandi kita tak? Boleh tak? Itu juga kami nak mandi kita tak? Boleh. Baik. Itu tentang bahagian atas badan dia. Masuklah kaki dia, bahagian sini. Sekarang kita nak ratakan pada bahagian belakang badan dia. Macam mana? Bukan macam korang ikat, macam tu boleh kan? Untuk kita ratakan air belakang badan dia, kita iringkan dia. Untuk mudahkan kita bersihkan belakang badan dia, apa kita buat? Dennis, ambil kaki kanan itu, tinggi atas kaki kiri. Kaki sana itu angkat tinggi atas kaki. Silang kaki. Macam ni. Angkat tangan ni. Tengok So boleh tolak dia macam ni. Orang support sini. Nampak tak? Macam ni. Okey. Jadi kat sini kena ada orang yang tahan badan dia. Dia ni tahan badan ni. Dan ada orang yang ratakan air di sini. Ratakan air. Bahagian auratnya tu jangan buka, jangan sentuh tanpa lapik. Ingat. Masukkan tangan saja. Dan ratakan air celah punggung dia, bahagian kelipat dia. Sama juga dia ada side. Bahagian lagi satu pun sama. Jelas? Ada soalan? Sekiranya ada luka, luka tembakan ke apa-apa luka, kebiasaannya kalau jenazah itu masih baru, darah itu akan terus mengalir.
dia darah dah tak clotting. Jadi apa yang kita buat adalah kita cabut dulu kapas kalau ada, kita bersihkan, kita tampal balik dalam kapas. Jangan terbuka, sebab nanti darah tu akan terus mengalir. Dan jenazah yang ada luka ni lagilah tuan-tuan cepatkan urusannya. Kalau tak nanti mungkin darah tu akan kena sampai kafan. Okey? Okey. Itu saja. Ada soalan? Beres? Tekan haji tu je. Ya? Tekan haji. Tekan je sini. Jangan lagi kan. Dekat bahagian kiri. Tekan sini. Tamak. Kat sini. Ustaz, kalau buku dia kan boleh kita potong. Tak, jangan potong. Dia kalau dah kalau buku panjang basuh. Basuh dia, basuh buku dia. Sama juga rambut dia jangan potong. Rambut. Dan kalau waktu kita mandikan jenazah tu ada rambutnya yang gugur, kita ambil, basuh sekali dan kafankan sekali. Masukkan sekali dalam kafan. Sebab Kalau kata apa itu, sebab apa pula kita itu saya tak tahu. Tapi macam tu yang aku nak masukkan. Kita kafankan sekali. Okey? Okay, ada soalan? kalau ada macam titik lidah ke Ada apa? kalau macam ada titik lidah dia Itu kita cabut. boleh ke pula. Mana yang boleh cabut, kita cabut. Dia kesan tak cukup cepat kalau yang bukan besar isi boleh. Ha? Okey, kalau jenazah tu dia dah apa nama, dah jadi pieces lah, accident, hancur. Apa kita buat? Kita buat macam basuh daging tu. Kita basuh, kita masukkan dalam kafan. Dia bubuh kita pun kalau kata dah banyak. Ada betul kan. Kita hibur satu dekat kena kafan dekat satu. Kafan sekali? Kafan sekali dalam kain tu lah. Ya? Kalau jenazah ni pakai baju palsu kan, nak tanggalkan palsu dia. Kalau kita boleh tanggalkan, kita tanggalkan. Kalau susah, ada orang dia screw terus kan, kita biarkan. Ada cara tak nak tanggalkan? Kalau pakai yang biasa gitu kan, ada cara tak nak tanggalkan baju palsu dia. Macam tak selalu mandikan jenazah kan, Saya nak demo, tak boleh. ada cara Teori tak kan? tanggalkan jenazah. Rasul mana kita letakkan, kita tak letakkan. Mana yang boleh tanggal, kita tanggal. Kalau dah memang dah fix yang kita fix tu tak boleh letakkan lah. Kalau Lagi? Rasul yang boleh kita buka kan, tak boleh buka. Boleh gelas kan. Oh tu. Bersih dalam badan, jaga. Lagi? Beres. Beres. Biasa kalau buka tu buka kan, tak buka. Biasa. Biasa buka. Tapi ada buka lah. Dia senang tu, mana yang kita boleh tanggalkan, kita tanggalkan. Ada yang betul. Beres kan? Boleh? Alright. Balik kepada nota. Terima kasih kepada model-model kita. Jadi, dijadi macam ni. Daun bidara, bilas. Kapur barus, bilas. Daun bidara, bilas. Kapur barus, bilas. Daun bidara, bilas. Kapur barus, bilas. Okey, yang orang Melayu panggil, ada orang panggil air tujuh. Air apa tak lagi? Air tujuh. Itu saya tak jumpa lagi. Saya tak tahu dari mana asalnya. Okey? Tak buat pun, tak perlu buat pun. Tak tahu apa cara diraja ke apa, saya pun tak tahu. Ada orang Melayu panggil air tujuh kan? Tujuh, 9. Air 9. Apa yang 9 kan? 9 kali dua. 3-3-3. Itu jadi 9. Kalau 3-3-3-3, 12. Faham? Tapi tak perlu pun tak perlu. Mungkin itu nama dia kot, air 9 nak bagi 12. Sisa-sisa apa, daun bidara ke kapur barus tu. Mungkin macam tu tujuan. Ha? Tak, tahu aja. Mungkin tujuannya nak bilas saja. Mungkin sebab orang lain dulu
Lalu jelas 9 kali Hari 9. Okey, selesai. Itu tentang cara mandi jenazah. Kalau setelah kita selesai mandi, keluar najis, macam mana nak buat? Bersihkan saja najis itu. Tak perlu mandikan jenazah itu lagi sekali. Jelas? Sekarang tentang cara mengkafankan jenazah pula. Macam mana cara untuk mengkafankan jenazah? Kita nak kafankan jenazah, kita guna apa? Guna kain mana? Dari mana dapat kain itu? Okey, saya pergi laju je kat sini. Sunat kita kafan jenazah menggunakan kain berwarna putih. Tak wajib. Boleh nak kafan dengan bendera merah ke, nak kafan dengan kain warna hijau ke, merah ke, boleh. Tapi sunat kafan menggunakan kain berwarna putih. Dan apakah dari mana kita dapatkan harta untuk kita beli kain kafan tu? Tengok sini, dia kata hendaklah mengkafankan jenazah dengan kain yang harus bagi jenazah memakainya ketika hidup. Jadi tak boleh kita kafankan jenazah lelaki dengan kain sutera. Adapun bagi jenazah perempuan boleh kafankan dengan kain sutera, kain sutera Korea ke kan, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bagi jenazah yang kaya boleh gunakan kain yang berkualiti. Bagi orang sederhana guna kain sederhana, bagi orang miskin pakai dia gunakan kain yang biasa. Makruh berlebih-lebih ketika mengkafan, seperti menggunakan kain yang terlalu mahal. Sebab